Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'ina ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnia-Nya, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada tengah hari ini kita dapat sama-sama berada dalam rumah Allah. Kita dapat sama-sama beriktikaf, saling ingat memperingati antara satu sama lain sementara masuknya waktu Jumaat. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingat memperingatilah kamu, sesungguhnya dengan ingat memperingati itu mendatangkan banyak manfaat dan faedah kepada orang-orang yang beriman. Tuan-tuan dan puan, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, afa hasibtum annama khalaqnakum abasa. Adakah kamu ingat, kata Allah, aku cipta atas muka bumi ini kamu itu sia-sia. Allah tak jadikan kita sia-sia, tuan-tuan. Tambah-tambah ni musim Covid, tak ada perkara yang sia-sia, semua ada sebab. Antara sebab yang disebut oleh Syekh Ali Jumaah, bekas mufti negara Mesir, antara hikmah yang kita boleh ambil daripada peristiwa yang sekarang ini sedang menghadapi umat Islam di seluruh negara, bukannya Malaysia saja. Pertama, Allah Subhanahu wa taala nak tengok sejauh mana kita bersyukur dengan apa yang kita ada. Itu yang disebut oleh Imam At-Tabrani, asyukru bil hal. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki pada hari ini. Allah bagi kita, alhamdulillah, dengan apa yang kita miliki pada hari ini. Sekarang masjid dah mula buka, surau dah mula buka. Pengumuman yang amat berhormat Menteri Perdana Menteri 1 April dah boleh rapat-rapatkan saf untuk SOP umum dalam negara. Manakala nak rapat dalam negeri-negeri, itu balik kepada sultan-sultan negeri pula. Kalau Selangor, Sultan Selangor izinkan untuk rapat, maka rapatlah. Kalau tak rapat, kekal lagi. Setiap negeri dia ada punca kuasa dia. Kalau pergi Melaka, Melaka kata nak rapat, rapatlah. Kalau tak rapat, tak ada lah. Jadi oleh sebab itu, kita sekarang ini Allah dah bagi rezeki, syukur Allah bagi rezeki. Jadi oleh sebab itu, negara kita ni Allah bagi apa? Allah bagi masjid dan surau yang begitu banyak. Banding kalau pergi negara-negara lain, tuan-tuan. Kalau jenis orang suka berjalan, dia tahulah. Pergi negara-negara macam Korea, Jepun, Jerman, nak semayang Jumaat 1 jam perjalanan. Nak pergi semayang Jumaat 1 jam perjalanan. Tak kira semayang lagi. Semayang, dengar khutbah 1 jam, balik pula sejam, 3 jam habis atas hari tu. Sukanya diorang nak semayang Jumaat. Di Jepun, nak semayang berjemaah di masjid dan surau, susah. Tak macam kita, alhamdulillah. Jalan depan sikit ada surau, jalan depan sikit ada masjid, jalan depan sikit, semua Allah bagi. Ada je nikmat yang Allah bagi. Maka bersyukurlah dengan apa yang ada. Di wilayah Persekutuan kata tak kurang daripada 6,000 masjid dan surau seluruh negara. Kenapa kita tak boleh menghadirikannya? Untuk apa? Untuk kita menunjukkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Asyukru bil hal. Untuk apa? Untuk kita bersyukur dengan apa yang kita ada. Nombor dua,
Yang Allah kata, afahasibtum annama khalaqnakum abasa? Tidakkah kamu ini bersyukur dengan apa yang ada? Tidakkah kamu melihat adakah Allah Taala ni jadikan kamu sia-sia? Tak. Nombor dua, yang Allah kata, tidakkah kamu ini bersyukur? Kata para ulama, asyukru bil amal. Tunjukkan depan Allah. Nombor dua, yang amalan kita ini sesuailah untuk kita sampai di depan Allah Azza wa Jalla. Walaupun kata Nabi SAW, bangun pagi kita bertaubat, sampai malam ni dah penuh dengan dosa. Malam taubat, pagi esok dah buat dosa. Nak kata banyaknya dosa kita kepada Allah. Tapi Allah selalu sebut dalam Quran, innallaha ghafurur rahim. Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Allah selalu sebut dalam Quran. Cuma tanggungjawab kita pun di atas muka bumi ini. Allah nak tunjuk, nak tengok sejauh mana kamu ini bersyukur dengan amalan. Amalan kita ni macam mana, tuan-tuan? Tanggungjawab kita pun di atas muka bumi. Nabi SAW dia tunjukkan contoh-contoh amalan. Allah sebut dalam Quran, sebelum amalan kita nak buat tu, tiba tengok Allah kata apa? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Manfaatkan apa yang kita ada ni, kesihatan yang kita ada ni. Tuan-tuan, kesihatan ni kita tak boleh jual dengan beli. Tak boleh beli, tak boleh jual. Tak boleh beli, tak boleh jual. Duit banyak, tak boleh. Alhamdulillah Allah bagi rezeki kan saya ni, jumpa dengan orang-orang macam-macam, tuan-tuan. Multi-millionaire. Jumpa rumah ni, ya Allah, masuk ni, ruang tamu besar ni, rumah dia ni. Ruang tamu ni, lantai dia ni, akuarium. Ruang tamu saja nilai dia 2 juta ringgit. Ruang tamu saja. Ni, lantai, buat lantai ni, 2 juta. Bila jumpa, Ustaz, walaupun duit banyak, Ustaz, saya tak boleh makan manis. Dah hampir 15 tahun. Kencing manis. Duit macam mana banyak pun tak boleh. Jantung, Allah nak ambil. Sekejap je. Ni baru-baru ni ada satu proses dibuat di US. Pertukaran jantung khinzir kepada manusia. Benda ni tak pelik. Masa zaman saya buat PhD, saya buat DNA babi. Penentuan hukum makanan ubah suai genetik berasaskan khinzir. Khinzir ni dah masuk macam DNA khinzir ni dah ada dalam produk makanan banyak dah sebenarnya. 1001 produk penuh dengan makanan. Penuh dengan khinzir. Kalau nak untung untung banyak lah. Geng perubatan yang buat PhD dengan saya tu, dia dari UIA, doktor perubatan. Sekarang ni PhD lah. Profesor apa? Sama. Bayangkan, dia buat kajian, boleh atau tidak pindahkan buah pinggang khinzir dalam tubuh manusia. Dia buat kajian tahun 2009, sama dengan saya buat PhD. Cuma dia buat kat UIA. Baru-baru ni, dekat US buat pemindahan jantung. Berjaya lah. Baru ni, semarin dimaklumkan dah meninggal dunia dah. Sebab ambil dia dalam test. Jantung ni hebat macam mana pun, kaya macam mana pun, kamu tak boleh nak beli mudah-mudah. Belum tentu jaya. Kalau jaya pun boleh tahan berapa lama? Buah pinggang. Walaupun berjaya tukar depan rumah saya, berjaya tukar, duit banyak, tak ada masalah. Ada waranti lagi tukar masa itu. Buah pinggang. Tahanlah 5 tahun, lepas tu meninggal dunia. Dia kata, Ustaz, lepas kena buah pinggang, Ustaz, baru saya tahu nikmatnya kesihatan. Tu yang Allah bagi tahu, jaga kesihatan. Tu yang Allah suruh, manfaatkan apa yang kita ada. Masa hidup ni lah kita datang. Masjid, surau, baca Quran, banyakkan amalan. Tu yang kena buat. So nak sombong apa? Rasa hebat sangat? Bang, tak ada hebatnya bang. Tak ada hebatnya. Pakar. Apa yang kita kata kita pakar? Pakar ni sementara je. Masa kamu sihat, itulah pakar. Tapi bila kamu sakit, berapa ramai kawan-kawan saya doktor-doktor pakar? Ada yang kena heart attack. Tak boleh apa juga. Ada yang kena kanser baru-baru ni. Tak boleh buat apa juga. Dia kata, Ustaz, walaupun saya pakar, kanser nak buat macam mana? Tengok. Allah ambil. Habis. Nikmat. So, nak kata kita hebat. Tak ada hebatnya. Orang kata saya hebat. Satu dunia profesor bergabung nak atasi COVID-19. Tak boleh. Tak boleh buat apa juga. Dunia tak boleh buat apa. SOP dah kelang kabut dah.
Malaysia cara Malaysia, Jordan cara Jordan, Dubai. Saya dilantik jadi penasihat halal Dubai. Baru ni mesyuarat dekat Dubai. Itu lagi lah pening. Dah tak ada apa dah. Dekat luar nak pakai mask pakai, tak mau pakai tak apa. Yang tak bolehnya kalau kamu positif. Kalau positif, minta maaf. Sana kalau positif, wajib duduk dalam rumah tu. Bilik dia tak boleh keluar. 7 hari. Sebab dia kalau dah booster lah, sana dah sampai 3 booster lebih. Wajib sana. Lepas tu dia orang pula mana ada pakai gelang-gelang, tak ada gelang. Dia daftar je, automatik kerajaan boleh pantau dekat handphone dia. Dia keluar je sampai jalan depan tu, polis sampai. Tu Dubai. Sebab apa? Dia positif tapi dia keluar. Macam mana detect? Handphone. Tak payah pakai jam-jam tangan semua ni. Ni orang umrah baru ni, saya jumpa dengan kapal terbang, bosor tu jam. Pakai 15 minit, pakai skru. Kawan saya pakai, dia kata nak buka, nak semayang pun tak selesa. Bapak jam. Macam jam pergi jogging, dia dapat detect kat mana kita. Sana tak payah jam-jam tu. Membazir duit rakyat je tu. Pakai handphone ni. Satu Dubai yang maju tu pakai ni. Tuan-tuan, keluar je, dapat detect kamu keluar, kena saman 50,000 dirham seorang. Dia punya saman 50,000 dirham dalam lebih kurang 60,000 ringgit lebih kurang. Dekat UK, cara UK. Nak bagi tahu, kita nak mengadu dengan siapa lagi? KKM buat kajian, sana buat kajian, sini buat kajian, profesor semua dah buat macam-macam, daripada 2 dos kepada 3 dos. Ni dengar-dengar kata mungkin jadi 4 dos. Nampak? Itu kajian. Akhirnya macam mana? Baliklah pada Allah Azza wa Jalla. Maknanya kau tak boleh lawan. Kau tak boleh lawan usaha Allah Azza wa Jalla. Apa yang Allah bagi ni, Allah nak tengok sejauh mana kau sabar. Sejauh mana kamu ini boleh berfikir. Hebat macam mana pun kita tidak boleh lawan qada dan qadar Allah Azza wa Jalla. Maka macam mana nak buat? Banyakkan amalan. Itu yang Allah bagi tahu. Manfaatkan hidup kamu ini sebelum datangnya ajal. 2. Nombor 3. Asyukru bis-sana'. Bila Allah dah jadikan kita atas muka bumi ini, alhamdulillah tuan-tuan. Allah suruh kita pertama, syukur dengan apa yang kita ada, alhamdulillah. Nombor 2, banyakkan kita ini bersyukur dengan amalan-amalan soleh. Amalan soleh ni sebenarnya banyak. Saya nak sebut pun, masa pun tak mengizinkan. Saya rasa tuan-tuan pun lebih tahu. Nak kata amal soleh ni pun, dia umum. Bukannya ustaz-ustaz saja dapat amal soleh, tak. Doktor yang buat bedah siang malam ni, pahala. Dia menyelamatkan orang. Itu jihad, dia panggil jihad kesihatan. Orang kata ustaz, jihad ni fisabilillah, hanya pergi perang fisabilillah. Pergi Palestin, jihad. Tak. Itu salah satu daripada jihad. Jihad ekonomi, bisnes, itu ekonomi. Jihad ekonomi. Jihad ni kesihatan, doktor-doktor buat perubatan, buat kajian perubatan, buat kajian tu, itu jihad. Ni petang ni saya ada webinar. Siapa yang ada kelapangan bolehlah tengok online. Benda penting tuan-tuan. Tentang apa? Kesihatan ni, usus. Kanser usus. Dulu masa saya awal-awal dulu jumpa doktor-doktor kat Putrajaya. Sebab saya banyak buat kajian dengan doktor-doktor perubatan. Sebab saya juru cakap vaksin beri peringkat kebangsaan. Ke KM, JAKIM, apa yang fatwa keluar saya kena cakap. Jumpa doktor dekat Putrajaya. Kalau ikutkan buku kajian-kajian yang orang buat, kanser usus ni selalu 50 tahun ke atas. Itu normal. Dulu kalau ikut buku lah, dia panggil ikut teori. Sekarang umur yang terbaru dekat Putrajaya paling muda, umur 22 tahun kena kanser usus. Kenapa tuan-tuan? Semua tu ada sebab. Mungkin cara pemakanan. Tu yang boleh cakap tu siapa? Doktor. Petang ni Profesor Dr. Raja Effendi, pakar kanser usus dekat PPUKM ni. Dia akan sampaikan. Dia akan buatlah macam-macam cara. Secara online. Kena tengok tuan-tuan. Kadang-kadang kita ni duk ingat bila tengok Facebook, bila tengok Instagram, kita tengok benda yang tak berfaedah. Tengok hiburan, apa yang tuan-tuan dapat? Tengok benda-benda macam ni dapat faedah.
Tu kita buat kajian. Bila saya letak gambar, sekarang saya punya followers dekat Facebook ada 1 juta orang. Bayangkan kita letak hadis Nabi, hadis Nabi. Potongan hadis Nabi letak je. Adalah 1000 orang like. 1000 orang like. Bagi 1 juta dengan 1000 orang like, sikit lah bagi saya. Letak muka apa tu, Datuk Seri Alif Syukri, 33,000. Beza tu, Alif Syukri dengan ayat Quran, hadis, 33,000. Yang ni kesnya sikit. Letak sajad 100,000. Sajad letak muka dia je 100,000. Saya kata kau orang ni apa benda? Hadis Nabi kau tak share, hadis Nabi kau tak tengok, tak baca. Tengok kita punya sifat. Itu pun share pun satu ibadat. Tengok mudah ni nak dapat pahala ni. Tengok malam petang ni tentang apa? Tentang kesihatan. Kita sebarkan dapat pahala. Doktor-doktor itu jihad kesihatan. Apa lagi? Jihad. Macam-macam jihad kalau nak sebut. Jadi itu sebabnya amalan kita ni macam-macam cara kita boleh buat. IT, pakai IT. Tadi saya datang ada guard-guard jaga semua tu. Itu jihad dia. Jihad menjaga keselamatan. Saya letak kasut kat luar. Ustaz, bawa masuk kasut ke dalam. Kenapa? Nanti kena curi. Dia bukan curi, dia pinjam kot. Macam-macam orang ni. Itu nombor 2. Nombor 3, yang disebut oleh para ulama' bila kita hidup atas muka bumi ini, syukur yang disebut oleh para ulama' iaitu asyukur bisana'. Banyakkanlah kita ini bersyukur dengan memuji antara satu sama lain. Tuan-tuan, kita kalau nak cari salah, semua kita boleh cari salah. Kita kata, oh, teruklah negara kita. Sebab kita nampak buruk. Kita tak tengok yang baik itu. Itu sebab Nabi SAW dia suruh husnuzan billah wa husnuzan bin nas. Baik sangka dengan Allah, baik sangka dengan manusia. Orang yang banyak berjalan, dia tahulah Malaysia lah yang terbaik. Kalau kita duduk kat Malaysia, orang cakap, oh teruklah apa nama Malaysia ni. Teruk. Tuan-tuan, cuba pergi luar negara. Alhamdulillah Allah bagi rezeki. Dah hampir separuh dunia dah pergi dah. Tuan-tuan, banyak-banyak jalan, banyak-banyak tempat kita pergi, tetap nak balik Malaysia juga. Saya rasa bersyukur aku jadi anak Malaysia. Bersyukur. Nak apa? Makanan halal. Oh tuan-tuan, tak payah fikir makanan halal. Tuan-tuan nak makan kat Malaysia ni, tengok logo halal je tu makan. Tuan-tuan pergi China, saya antara yang payah nak makan. Pergilah negara mana pun, saya jenis, sebab saya panel halal Malaysia, panel halal Dubai. Kita tengok masa nak bagi halal tu, CJ halal, setiap bulan mesyuarat 300 produk masuk. Restorannya, produk makanannya, produk kesihatannya, semua ada. Bila kita tengok, dia orang akan tunjuk gambar. Ni restoran yang ditarik halalnya. Ya Allah. Dengan tikus kat bawah, dengan kotornya, tak boleh buat apa dah. Kita tengok, kita kata geli tau. Jadi bila pergi kedai-kedai makan, kita tak boleh nak saya tak boleh nak makan mudah-mudah. Kalau pergi kedai mamak pun saya akan tengok sampai ke dapur kadang-kadang. Saya rasa takut nak makan. Bukan semua boleh saya makan. Sebab kita dia takut sebab dah selalu tengok. Jadi tuan-tuan, pergi ke China nak makan, tak boleh, tak masuk tekak. Bawa juga Maggi daripada Malaysia. Betul, tak boleh, tekak tak masuk. Saya pergi Jordan, negara Arab tu, nak makan tekak tak masuk, kotor. Padahal saya duduk Arab 12 tahun. Dibesar kat sana, tak boleh terima juga. Sebab apa? Sebab kita alhamdulillah tuan-tuan, Malaysia yang paling mudah nak makan ada CJ halal. Restoran CJ halal, makanan ada logo halal, alhamdulillah. Pergi ke Saudi. Tuan-tuan kata, oh Saudi, apa nama, orang Arab, orang Mekah, ada Mekah dan ada Madinah. Sampai ke sana tuan-tuan tengok, saya pergi beli sardin. Itu yang saya pergi mesyuarat dekat Saudi, saya beritahu macam mana boleh ada benda ni. Saya ambil gambar, saya letak, tunjuk dekat kementerian dia. Ikan sardin. Tengok bila negara tu dia tidak peka terhadap sijil halal. Ikan sardin sampai tu tulis daripada Perancis. Made in Fransa, dia tulis tu Fransa. Tahu tak dia tulis apa dalam bahasa Arab? As-samaku mazbuhun bi tariqatil Islam. Ikan ini telah disembelih mengikut cara Islam. Kok mana pula dah? Itu yang ada kat Singapura baru ni.
khinzir disembelih cara Islam. Dia main copy paste je. Itu sebab kita nak makan je takut. Itu sebabnya tuan-tuan, alhamdulillah kita ni bersyukurlah dengan apa. Itu puji negara kita. Bukan nak taksub dengan negara kita, tak. Tapi puji dengan apa yang ada. Nabi SAW hidup di Madinah Al-Munawwarah. Nabi puji Madinah Al-Munawwarah. Nabi kata siapa yang datang di Madinah Al-Munawwarah, mereka akan melihat kebesaran Allah Azza wa Jalla. Tengok, Nabi puji Madinah. Nabi pergi Mekah, Nabi puji Mekkatul Mukarramah, tempat dilahirnya Nabi SAW. Tuan-tuan, begitu juga kita. Janganlah sampai peringkat kita menghina dan menjatuhkan negara kita sendiri. Itu sebabnya, tuan-tuan, banyakkan memuji. Macam tuan-tuan, alhamdulillah, ada kawan-kawan kita dalam ni yang kerja dekat dalam UKM ni. Pujilah UKM. Tuan-tuan, bersyukur. Saya bangga saya duduk kat UKM. Saya pergi mana-mana pun saya tak malu nak cakap saya UKM. Universiti Kebangsaan Malaysia. Saya tak malu. Sebab apa? Sebab di sinilah tempat saya cari rezeki. Hampir 2 tahun kita tak PKP, tak kerja kan. Duduk kat rumah, tidur makan, gaji masuk tiap-tiap bulan. Bersyukurlah. So kita puji, alhamdulillah aku ni kerja. Maka apa tanggungjawab saya? Kena buat kerja betul-betul. Buat kerja betul-betul. Buat kerja bersungguh-sungguh. Bagi orang yang kerja dekat tempat lain sama juga. Alhamdulillah aku ni ada kerja tetap. Alhamdulillah aku doktor dapat kerja tetap. Ada orang 5 tahun dah kerja tak tetap. Nak buat pinjaman tak boleh, itu tak boleh, ini tak boleh. Maka bersyukurlah dengan apa yang kita. Banyak memuji. Puji tempat-tempat kita. Sebab saya bila jumpa orang, saya kata kerja mana? Oh saya cikgu je Ustaz. Cikgu je. Dia sebut je. Kau tak bersyukur ke bang? Tak bersyukur ke anak murid saya berapa ramai minta cikgu tak dapat? Saya jaga pelajar, jaringan industri. Saya kena pastikan semua pelajar saya yang keluar daripada UKM ni, daripada fakulti tu, mesti dapat kerja. Bang, nak cari mana bang? Minta kerja orang tak nak ambil. Sekarang ni musim COVID apa semua ni. Sebab saya kata, dah kerja bersyukurlah. Jadi cikgu, jangan sebut saya kerja apa? Alhamdulillah saya cikgu Ustaz. Saya cikgu Ustaz, bangga jadi cikgu. Bang, kerja apa? Saya jaga Ustaz. Saya jaga Ustaz. Oh, bangga jadi jaga. Bang, berapa ramai nak jadi jaga kat luar tu? Tak ada kerja, tak apa. Jadi jaga pun tak apa Ustaz. Bang, nak kata bersyukurlah dengan apa yang kita ada. Ni kita selalu memperlekehkan apa yang kita ada. Itu sebabnya Nabi SAW tak suka. Nabi sebut dalam satu hadis, "Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah." Orang yang tak bersyukur dengan apa yang dia ada, tak bersyukur dengan manusia, tak syukur dengan majikannya, dia tak bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Justru tuan-tuan, bergembiralah dengan apa yang kita ada ni. Alhamdulillah, ada orang dia kata itu ini. Kalau kita nak cari salah, kita selalu tengok yang paling rendah. Itu kata Imam Ibrahim Adham, kalau kamu rasa riak, fanzur ila man asfalik. Kalau rasa ada perasaan, aku sebenarnya bukan level aku kat UKM ni. Dia cakap gitu. Jangan tengok orang atas, kau tengok orang bawah. Berapa ramai yang memerlukan kerja macam kita. Kalau kau tengok, oh baru ya Allah, rupanya aku ni alhamdulillah rezeki ada juga kat sini. Nak banding gaji dengan UKM dengan gaji dekat Prince Court, beza. Nak bandingkan gaji kat UKM dengan dengan yang swasta, beza. Tapi cuba tanya yang swasta, macam mana keadaan kerja dia? Kena buat promo, kena buat itu. Oh, macam-macam cerita lah. Saya nak cerita banyak. Alhamdulillah Allah bagi rezeki kawan ramai. Bila kawan ramai, kita dengar dan kita melihat. Tu Allah kata, fanzuru, tengoklah kepada orang lain. Itu sebabnya tuan-tuan, bersyukur. Saya suka sentuh ni sebab apa? Kita sekarang ni macam tak bersyukur dengan apa yang Allah bagi. Ada orang pertikai kerja dia, ada orang pertikai majikannya, ada orang kata marah kenapa begini begitu dan sebagainya. Tapi cubalah kita pergi lihat kebesaran Allah Azza wa Jalla. Baru kita akan rasa hinanya kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Yang terakhir, tuan-tuan yang dikasihi sekalian, apabila Allah bagi tahu, aku tak ciptakan kamu atas muka bumi ini sia-sia,
Afahasibtum annama khalaqnakum abasa, kamu ingat ke aku cipta kamu ni sia-sia ke? Tak. Langsung tidak ada sia-sia. Allah kata apa? Allah nak bagi tahu, aku jadikan atas kamu, atas muka bumi ini untuk apa? Liyazkuru manafi'a lahum. Untuk kamu tengok muhasabah lepas mati ni, apa yang kamu akan dapat. Kita orang Islam, kita kena fikir apa ma ba'dal maut, selepas mati. Mungkin kita tak nampak sekarang. Ada orang kata, Ustaz, saya ya alhamdulillah saya happy macam ni hidup saya. Tak semayang pun alhamdulillah. Ada saya jumpa tak semayang dia. Saya tak semayang Ustaz, tapi alhamdulillah kaya Ustaz, saya kaya. Tak ada masalah. Ustaz siang malam bertahajud, miskin. Oh, dia cakap gitu. Aku diam je lah. Nah, dia, saya, Ustaz pernah naik. Dia pernah tanya saya. Pernah naik, apa nama, kapal terbang, private jet. Pergi Mekah ke pergi umrah. Pernah? Tak pernah. Ustaz semayang siang malam pun Ustaz tak dapat. Saya tak pernah semayang, naik private jet. Bangga dia. Saya kata, tak apalah. Setiap orang ada rezeki masing-masing. Saya tanya dia. Dia ada semua, everything dia ada. Tapi dia lupa. Ada satu perkara yang Allah tarik daripada dia. Dia mempunyai satu keluarga, dia panggil broken family. Dia jumpa saya, cerita kat saya. Dia cerita masalah dia ada masalah. Masalah dia dah kahwin 5 orang, 5 isteri bercerai-berai. Sekarang ni dia kosong. Anak-anak tak mau duduk dengan dia semua. Duit ambil. Saya kata, Datuk Seri, itulah bahagian Datuk Seri. You boleh naik kapal terbang yang paling mahal, you boleh hidup dengan mewah, you pakai kereta Lamborghini, tapi you tidak ada kebahagiaan rumah tangga. Apa bezanya? You datang pun cerita, you anak-anak seorang pun tak nak tolong bantu bisnes you. Orang lain yang tolong bisnes you. Mana kalau you mati, tak ada apa, bisnes tu macam tu lah. Gone. Berapa banyak dah bisnes-bisnes besar-besar, multi-millionaire, bila lepas bapak meninggal, mak meninggal, anak-anak bertelagah. Harta bertelagah, adik-beradik bertelagah, habis merapak, saman menyaman, berjuta-juta saman. Maknanya, rezeki tu tak sama. Ada Allah bagi rezeki macam ni. Itu sebabnya Allah sebut dalam Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, Allah bagi semua. Allah bagi semua. Orang bukan Islam, dia kerja kuat, milioner. 10 milioner di Malaysia ni, multi-milioner, 8 daripadanya adalah non-Muslim. Adakah mereka tu baik? Adakah mereka itu taat pada Allah Ta'ala? Tak, mereka bukan Islam. Tapi sebab mereka kerja, mereka dapat. Tu yang Allah kata Ar-Rahman. Tapi Ar-Rahim Allah tak bagi. Allah Ar-Rahim tak bagi, iaitu ma ba'dal maut. Tu baru ni saya jumpa ada seorang pakar bedah dekat HUKM. Dia kata, Izhar, aku ni kalau bedah-bedah ni aku tak kaya lah. Banding kawan-kawan aku yang duduk dekat bisnes yang private wing lah, duduk dekat hospital-hospital besar, aku tak kaya macam dia orang, Izhar. Dia orang boleh pakai Porsche apa semua kan. Aku tak boleh, tak ada. Bolehlah pakai kereta sedap-sedap sikit, tapi tak boleh sampai ke tahap-tahap tu. Aku selalu aku happy dengan kerja aku. Aku bedah orang-orang marahin, bukan orang kaya-kaya, orang marahin. Bila aku bedah tu, aku selalu doa, Ya Allah, tolonglah Ya Allah, dengan kerja ini Kau mudahkanlah aku, keturunan aku untuk mendapat rezeki. Bang, alhamdulillah anak-anak dia semua masuk universiti. Mudah ya Allah buka. Masuk minta universiti tu dapat, minta universiti ni dapat. Allah mudahkan, tak ada pening kepala. Dah lah, tu dapat beasiswa pula, Allah mudahkan urusan dia. Sebab apa? Dia fikir bedah orang itu ganjaran di akhirat. Itu je lah. Itu je. Dia fikir dunia dia dapat, gaji dia ada. Bukanlah miskin, tak. Dia ada duit. Tapi dia tak fikir sampai nak besar-besar sangat. Dia fikir apa? Yang penting akhirat aku dapat ganjaran. Jadi itu sebabnya tuan-tuan, apa yang kita buat atas muka bumi ini, fikir 5 ba'dal maut. Selepas mati je lah.
Kalau ada rezeki, insya-Allah kita jumpa semua dalam syurga. Kalau tuan-tuan masuk dulu, tuan-tuan nampak saya duduk ke kanan ke kiri, ke kanan ke kiri depan pintu syurga tu, tuan-tuan boleh tarik saya. Saya nampak tuan-tuan. Ke kanan ke kiri, ke kanan ke kiri. Masa tu tak tahulah, kita boleh kenal dari sudut amalan. Masa tu tak ada name tag UKM. Masa tu tak ada. Semua telanjang bulat masa tu. Yang tutup badan kita adalah amalan kita. Tuan-tuan, banyak amalan Allah tutup dengan cahaya. Tutup pakaian badan kita itu dengan cahaya. Orang tak nampak aurat kita. Tapi bila kita banyak buat dosa, telanjang bulat kita di depan Allah Azza wa Jalla. Tu Aisyah radhiyallahu anha pernah tanya kepada Nabi SAW. Nabi kata apa? Satu ba'asuna urat. Kamu semua akan dibangkitkan dalam keadaan telanjang bulat. Oh, masa tu tuan-tuan, Aisyah tanya, ya Rasulullah, macam mana tak malu kita? Orang semua tengok kita ni, telanjang. Nabi kata, masa tu tidak ada seorang pun fikir nak tengok aurat orang lain. Saya pernah aksiden, langgar pokok, balik TV3. Aksiden, kereta terbakar, bawa ke hospital, PP dekat Serdang, hospital Serdang. Doktor, saya ingat dengar masa tu, saya sakit, memang tak boleh bangun. Dia letak, potong baju. Doktor perempuan pula tu. Mana aku boleh buat apa? Jangan buka, tak boleh cakap apa, sakit. Dia potong baju saya. Dialah satu-satunya doktor yang tengok aku punya aurat. Telanjang masa tu, tak boleh buat apa. Yang fikir sakit, sebab doktor nak semak, nak tengok ada patah ke ada apa. Doktor akan cek, dia akan koyak semua baju tu. Buka. Dengarlah dia cakap, Ustaz minta maaf, saya terpaksa buka baju Ustaz ni. Nak tengok, dia pegang habis semua. Telok-telok pun dia pegang. Takut masuk ke dalam kan. Dia cek habis. Punggung dia cek masuk dalam. Doktor. Masa tu baru kat dunia. Kat hospital Serdang. Doktor telanjang pun tak apalah dah. Sekarang nak suruh telanjang memang tak lah. Dia telanjang pun sebab apa? Nak tengok kita punya sakit. Kita pun tak fikir dah. Malu ke tak ada. Sebab apa sakit? Di padang mahsyar. Tak terfikir sebab nampak neraka depan tu. Masa itulah tuan-tuan kita kata, ya Allah, alangkah indahnya kalau aku dihidupkan kembali untuk beramal soleh. Jadi itu sebabnya kita fikirlah apa yang akan berlaku selepas kematian. Sama-sama kita buat amal soleh, sama-sama kita berusaha untuk buat yang terbaik. Hidup atas muka bumi ni sementara je tuan-tuan. Pangkat sementara, nama sementara, harta sementara, mati. Bawa kereta mewah pun yang kita akan naik adalah kereta jenazah. UKM punya van jenazah. Van jenazah. Syuib, Siti Sarah, sahabat saya meninggal dunia. UKM. Mewah. Sampai suami dia kata apa? Ustaz, apa kereta dia tak ada? Dia tak pernah naik. Akhirnya kereta yang bawa dia adalah kereta jenazah. Tertutup pula kerana COVID-19. Akhirnya tuan-tuan, tidak ada apa kita. Tu Syuib. Esok saya akan ada dengan dia. Dia buat satu masjid dekat belah-belah Kelang tu atas nama Siti Sarah. Dia wakafkan atas nama isteri dia. Jadi tuan-tuan, kita doakanlah yang terbaik sebab kita ni hanya sementara sajalah. Semoga Allah Ta'ala murahkan rezeki tuan-tuan, murahkan rezeki saya, Allah bagikan kita semua kesihatan yang baik. Doakan semua doktor-doktor yang bekerja dan juga nurse-nurse, kaki tangan HUKM yang bekerja siang dan malam. Jihad kesihatan ini diberikan kesihatan yang baik. Semoga mereka dijauhkan daripada COVID-19 dan dimurahkan rezeki insya-Allah. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang daripada saya sendiri, ayo kita sama-sama berdoa semoga Allah merahmati kita.